Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla dapat kita bertemu lagi pada malam yang penuh dengan kebaikan ini. Mudah-mudahan kita dilimpahi dengan segala kerahmatan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, insya-Allah pada malam ini kita masuk siri yang kedua daripada kisah sahabat Nabi yang cukup hebat yang telah kita bicarakan separuh kisahnya, iaitulah tentang Sayyiduna Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Pada pertemuan bulan sebelum ni lah, 2 bulan sebelum ni, kita bicarakan tentang kisah Zubair tapi tak sempat habis. Dan malam ni insya-Allah kita sambung sikit berkaitan dengan kisah Az-Zubair bin Awam. Dalam pertemuan lepas yang kita sebut, kisah Zubair ni kehidupan dia bersama dengan Nabi. Kehidupannya bermula di Mekah dan sehinggalah dia hijrah ke Madinah, sehinggalah dia bersama dengan Nabi dalam setiap peperangan dan sampai Nabi wafat. Itu yang telah kita bincangkan ataupun kita cerita sedikit dalam pertemuan lepas. Malam ni insya-Allah kita sambung bagaimana kehidupan Zubair selepas daripada zaman kewafatan Nabi. Dan ditakdirkan Zubair sempat hidup pada zaman keempat-empat khalifah. Dia hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Bahkan bukan takat dia sempat hidup, dia mempunyai kedudukan tersendiri di sisi keempat-empat khalifah, sehingga dia dianggap sebagai salah seorang penasihat kepada para khulafaur rasyidin dan penasihat yang kanan. Kerana kedudukan tersendiri, kerana para khulafa ini memahami bagaimana Nabi SAW pernah memberikan i'tirafan. Nabi kata, inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair bin Awam, atau kama qala. Nabi kata bagi setiap nabi itu akan ada pembantu. Hawari, akan ada pembantu, akan ada penolong, akan ada orang kanan. Dan pembantu aku, kata Nabi, adalah Az-Zubair bin Awam. Nabi beri gelaran hawari, satu gelaran Al-Quran yang Quran berikan kepada pengikut Nabi Isa alaihi salam. Quran gunakan istilah hawari. Dan hawari kepada umat ini, kata Nabi, hawari kepada Nabi adalah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi bila Nabi wafat, naik Abu Bakar As-Siddiq. Apa peranan Zubair ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar dengan Zubair ni punya hubungan yang sangat rapat. Kerana orang di antara orang pertama yang Abu Bakar berjaya untuk tarik masuk dalam Islam ni adalah Az-Zubair bin Awam. Antara orang awal. Sebab Abu Bakar bila dia dapat Islam, dia tak tunggu lama. Dia terus sampaikan Islam ini kepada kawan-kawan rapat, dan antara senarai kawan rapat yang nombor satu dia jumpa adalah Az-Zubair bin Awam. Walaupun Abu Bakar dengan Zubair ni jarak usianya jauh. Waktu tu Abu Bakar dekat-dekat 40 lah. Sebab dia beza dengan Nabi 2-3 tahun. Dan Zubair pada waktu itu, sebahagian riwayat kata 16 tahun, sebahagian riwayat kata 18 tahun. Ada kata 18, ada kata 16. Makna dia budak lagi lah kalau bahasa kita. Tapi matangnya Zubair, macam yang kita baca pada pertemuan lepas, hasil didikan tegas daripada mak dia,
menjadikan Zubair ni seorang lelaki yang cukup matang walaupun usianya hanyalah belasan tahun pada waktu itu. Jadi hubungan dia dengan Abu Bakar sangat rapat. Di samping itu, selepas daripada dia Islam dan beberapa tahun kemudian, Abu Bakar nikahkan pula Zubair dengan anaknya, iaitulah Asma binti Abi Bakar. Menjadikan hubungan itu lebih rapat. Berasal daripada kawan, kemudian bertukar menjadi menantu dan mentua. Maka sudah tentulah hubungan mereka cukup-cukup dekat. Apabila Abu Bakar naik menjadi khalifah, setelah berlaku bai'ah, walaupun sebahagian daripada riwayat-riwayat sejarah yang cuba dijulingkan faktanya menyatakan Zubair tidak berbai'ah dengan Abu Bakar pada hari tersebut. Pada hari orang ramai bai'ah dengan Abu Bakar, kononnya sebut riwayat yang kita kata julingkan fakta ni, kata Zubair dan Ali tak terlibat. Ya, pada waktu itu Zubair dan Ali sedang sibuk menguruskan jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka ni sangat dekat dengan Nabi. Mereka berdua sepupu. Zubair sepupu Nabi, Ali sepupu Nabi. Zubair dengan Ali juga sepupu. Jadi mereka uruskan jenazah Nabi menyebabkan mereka terlewat untuk hadir ke bai'ah. Bukan mereka tak bai'ah. Yang kemudiannya bila Abu Bakar menyedari ketiadaan Zubair, Abu Bakar minta panggil semua dan Zubair datang untuk melakukan bai'ah. Maknanya terlibat secara langsunglah bai'ah Abu Bakar. Bila diangkatnya Abu Bakar dengan kesepakatan daripada semua orang Islam yang ada di Madinah pada waktu itu, dan selesailah pengumian jenazah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar mula urusan pentadbiran, menyusun pentadbiran. Dan antara orang kepercayaan yang Abu Bakar lantik untuk menjadi penasihatnya adalah Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Dia kelantik ni, Zubair ni. Bahkan dia tak bagi Zubair pergi mana, supaya dia boleh dapat nasihat, supaya dia boleh dapat panduan dan apa-apa yang berkaitan. Jadi dia termasuk di antara orang kanan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar memberikan kepercayaan yang penuh kepada Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Pun begitu, oleh kerana pada zaman Abu Bakar jadi khalifah peringkat awal ni, banyak misi-misi memerangi golongan murtad. Golongan murtad. Abu Bakar lantik orang-orang tertentulah untuk jadi tentera ni. Az-Zubair ni walaupun tidak dibenarkan ataupun tidak dihantar sebagai tentera keluar, tapi dia dipilih oleh Abu Bakar untuk pertahankan Madinah. Kerana ada sebahagian daripada kelompok murtad dan orang-orang yang duduk di pinggir-pinggir Madinah, mereka cuba nak serang Madinah. Bila mereka tahu kata orang Islam pergi memerangi golongan murtad nu mana hala jauh tu, mereka cuba nak serang. Maka antara orang yang ditugaskan untuk mengawal Madinah daripada serangan-serangan musuh ni adalah Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mereka ni dipanggil sebagai tentera, tapi tugasnya mempertahankan Madinah dari dalam. Iaitulah antaranya Zubair, antaranya Talhah bin Ubaidillah, Abdullah ibn Mas'ud, Ali bin Abi Talib. Ini orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga Madinah dari dalam. Sementara tugas untuk memerangi golongan murtad di luar, ketuanya adalah Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dia pergi perang. Jadi maknanya bahagi sama rata lah. Sehinggalah Abu Bakar selesai tugas sebagai khalifah 2 tahun 3 bulan. Tak panjang. Pemerintahan Abu Bakar tak memakan masa yang panjang, 2 tahun. 2 tahun tak sempat nak buat apa lah. 2 tahun ni kalau bahasa lah ni setengah penggal. Bincang-bincang pimai-pimai habis 2 tahun tu. Jadi 2 tahun ni banyak Abu Bakar hanya tumpukan kepada soal nak membasmi gejala murtad yang berlaku di pinggir-pinggir tanah Arab pada waktu itu. Dan Abu Bakar berjaya dalam misi tersebut. Jadi habis Abu Bakar wafat. Bila Abu Bakar wafat, Abu Bakar ketika Nabi wafat, orang Islam tak ada cara lagi nak lantik pengganti, sehingga berlaku perbincangan dan akhirnya kesepakatan Abu Bakar. Abu Bakar bila di hujung usia, dia cuba pilih satu kaedah untuk menentukan pengganti selepas dia, iaitulah dengan dia menamakan terus sebelum daripada dia wafat. Bukan dia pakai pilih dah, dia buat. Dia tanya kepada semua para sahabat yang kanan-kanan ni. Dia tanya seorang-seorang.
Macam mana kalau aku cadangkan Umar, apa setuju tak? Semua setuju. Bila dia tanya Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman kata okey. Dia tanya Az-Zubair, Az-Zubair kata okey. Dia tanya Ali, dia tanya semua. Dia panggil seorang-seorang tanya. Kalau ramai-ramai dia tanya tu, seorang tak setuju. Iaitulah Talhah bin Ubaidillah. Pada peringkat awal Talhah tak setuju. Kerana Talhah merasakan Umar ni seorang yang keras. Dia bimbang dengan kekerasan yang ada pada Umar, akhirnya dia akan menyebabkan rakyat rasa sesuatu. Itu pada pandangan Talhah. Tapi bila semua orang setuju, akhirnya Talhah pun okey, mengikut kesepakatan ramai. Naiklah Umar jadi khalifah. Bila Umar naik jadi khalifah, Umar dia bentuk satu sistem pentadbiran yang agak tersusun. Abu Bakar ni oleh kerana dia naik dan tempoh tak panjang. Bila Umar naik, Umar melihat ada beberapa benda yang dia perlukan kepada sistem tersendirilah. Dia mewujudkan macam contoh Baitul Mal, itu zaman Umar. Mana dia punya pentadbirannya lebih tersusun. Ada jawatan-jawatan tertentu. Maka dia wujudkan antaranya ialah ahli majlis syura. Dalam bahasanya ialah majlis syura lah kita kata. Syura ni bahasa Arab. Semelayu kata mesyuarat. Ahli mesyuarat. Ahli majlis mesyuarat. Dalam bahasa yang kita guna lah ni lah. Itu Umar lantik. Dan di antara orang yang duduk dalam jawatan kuasa ni, majlis syura ni, adalah Az-Zubair ibn Awwam. Bahkan dia di antara yang kanan. Seperti mana dia menjadi penasihat kepada Abu Bakar, dia juga menjadi penasihat kepada Umar. Dan Umar mengambil polisi yang sama, iaitulah Zubair hang kena duduk di Madinah. Tempat hang Madinah. Jangan duduk pergi mana. Hatta nak pergi jalan luak-luak, Umar larang. Supaya Umar ada tempat rujuk kalau ada benda-benda yang dia memerlukan pandangan dan pendapat daripada penasihat dia. Kecuali adalah beberapa peperangan-peperangan, kerana Zubair ni dia seorang yang bersemangat jihad. Jadi dia adalah beberapa siri yang diminta izin daripada Umar dan Umar hantar Az-Zubair bin Awwam. Apa persamaan Zubair dengan Abu Umar? Kalau tadi Zubair dengan Abu Bakar hubungan rapat, kawan, kemudian jadi menantu. Sementara persamaan antara Umar dengan Az-Zubair ini ialah mereka sama-sama bersifat keras. Kira dua-dua ni, orang selalu gambarkan Umar sebagai watak yang bengis. Dia bukan bengis, tapi dia tegas. Dan watak itu ada pada Zubair. Kita tuan-tuan ingat, kita baca 2 bulan lepas. Zubair ni bila dia lahir, dia hidup, pak dia meninggal dah. Pak dia meninggal setelah terbunuh dalam peperangan Harbul Fijar. Perang sebelum zaman daripada kebangkitan Nabi. Terbunuh. Bila pak dia terbunuh, yang jaga dia adalah Safiyah. Mak dia. Mak menakan Nabi. Safiyah yang jaga. Dan Safiyah punya cara didikan kepada Zubair begitu keras. Dalam kitab sirah dia kata darban syadidan. Seringkali dia pukul. Sehingga orang akan kata, apa ni zalim anak yatim? Safiyah jawab dengan ungkapan syair yang dia sebut. Dia kata, siapa yang tuduh aku zalim anak yatim, itu tuduhan palsu. Apa yang aku buat kepada anak aku semata-mata nak lahirkan dia jadi tokoh, nak bagi jadi orang yang ada hebat. Dan ternyata hasil daripada didikan Safiyah yang agak keras itu melahirkan watak Az-Zubair ibn Awwam. Dia jadi orang yang tegas, orang yang keras, orang yang berani. Kemudiannya, jadi dia dengan Umar ni ada sedikit persamaan. Persamaan dari sudut dua-dua ni orang keras. Pernah berlaku dalam satu riwayat disebut oleh Ibn Sa'ad. Ibn Sa'ad dalam kitab Tawaqat, dia kata satu hari Zubair main nak jumpa dengan Umar. Bila Zubair main nak jumpa dengan Umar, dia minta izinlah dekat Umar ni. Dia ada orang yang duk jaga, bawa lah dia panggil. Ialah ada, sebab dia Amirul Mukminin. Dia ada lah orang duk jaga pintu ni, nak bagi siapa masuk, ada urusan tertentu. Bila sampai Zubair minta izin daripada bawa, daripada hak duk jaga pintu ni, nak masuk jumpa Umar. Jadi bila nak masuk, kawan ni kata kepada Zubair, tak boleh. Allah ni Amirul Mukminin sedang rehat. Masa rehat ni, main pukul 1 ni rehat, tak ada jumpa. Apa tindakan Zubair? Dia penampak sudah maklum ni.
Dia nampak dia dalam tu dia kata apa, dia kuih sikit lah sebagai tanda apa ni. Kawan ni pun masuk mengadu kepada Amirul Mukminin. Ya Umar, wahai Amirul Mukminin, ada orang yang nak jumpa dengan tuan tapi aku tak bagi masuk, dia sekeh kepala. Jadi Umar pun tanya, siapa dia? Pergi panggil dia masuk. Bila kawan tu pergi panggil dan laporkan, silakan Amirul Mukminin bagi masuk. Tengok-tengok lah Umar, Az-Zubair ibn Awwam. Jadi Umar tanyalah, pasal apa yang pergi, kita kata sekeh kepala dia. Sedangkan dia jalankan tanggungjawab dia untuk abang. Kata sekarang masa rehat. Zubair pun jawab lah, takkan tak bagi masuk, aku nak jumpa dengan Amirul Mukminin. Aku nak jumpa dengan Umar. Lalu kata Umar, Umar kata, jika dia berkata demikian kepadamu, maka engkau hendaklah bersabar. Sesungguhnya Amirul Mukminin sememangnya sedang sibuk. Memang sedang sibuk. Tidakkah patut engkau memberikan ruangan waktu kepadaku sebentar? Demi Allah, sesungguhnya seekor binatang buas hanya akan berdarah disebabkan oleh binatang-binatang buas yang lain, dan kemudian mereka akan memakannya. Umar kata, tak boleh ke bagi masa sikit? Memang aku sibuk. Binatang buah ini lawannya binatang buah. Itu kata kiasan. Umar nak abang kata apa? Orang macam hang ni yang boleh betul aku ya. Sebab kita sama-sama keras. Hak boleh betul ini aku ya. Jadi itu di antara sifat ketegasan yang ada pada diri Umar dan juga pada diri Az-Zubair. Mereka mempunyai perwatakan yang hampir sama. Dalam peperangan pada zaman Umar, antara yang terlibat secara langsung ni Zubair, dia mula terlibat dalam satu perang. Perang itu berlaku pada zaman Abu Bakar lagi, di hujung, iaitulah perang Yarmouk. Kalau perang Yarmouk ni kita baca dalam sejarah, perang yang melibatkan tentera Islam seramai 40,000, sementara tentera Rom berjumlah 240,000. Itu catatan angka yang disebut oleh kitab-kitab tarikh. Tentera Islam 40,000, tentera musuh 240,000. Berkali ganda lah. Dan ketua pada waktu itu adalah Khalid bin Walid. Perang berlaku, tentera sampai di Syam, di Yarmouk, dan waktu itu juga Abu Bakar menemui kewafatan. Naik Umar jadi khalifah. Umar, benda pertama dia buat bila dia nak jadi khalifah, pertama dia buat, tentera duduk tengah perang tu, dia buat apa? Tulis surat kepada tentera di Yarmouk. Khalid bin Walid dilucutkan jawatan. Itu Umar. Sebab Umar dengan Khalid ni, dia bukan dendam peribadi, tapi dia memang tak berapa sesuai di antara corak masing-masing. Umar dia tak berapa serasi dengan cara Khalid. Diakui Khalid tokoh hebat. Tidak ada perang yang Khalid kalah. Rekod dia perang ketika zaman Abu Bakar, boleh dikatakan dia tak balik Madinah. Dia keluar daripada awal itu, terus sambung. Dan semua rekodnya menang. Tak ada yang kalah. Tapi Umar bila nenek, tamu dia buat apa? Lucutkan Khalid. Hantar surat. Khalid dapat. Tengah perang. Khalid dapat surat. Khalid rahsiakan. Sebab Khalid tak mahu rasa lagi bila dia pergi umum tengah-tengah tu, sudahlah tentera sikit. Umum pula kata ni, aku dah tak ada jawatan, aku nak balik Habis kacau bila. Selerak habis. Maka dia rahsiakan. Dan sampailah orang Islam mendapat kemenangan dalam Yarmouk. Habis perang, dapat kemenangan, barulah dia isytiharkan kepada orang ramai bahawa aku terima surat. Surat ini menyatakan aku dilucutkan jawatan dan kepimpinan tentera diambil alih oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ada orang yang tanya kepada Khalid, takkan tak ada apa-apa tindakan? Yalah, dilucutkan jawatan ni, takkan kita tak bangkit yalah, tanyalah sikit, tikailah sikit pasal apa Umar buat macam ni. Apa jawab Khalid? Jawab Khalid ini jawapan dari Khalid ini menggambarkan inilah peribadi sahabat. Bukan Khalid saja, semua sahabat macam ni. Kerana perjuangan mereka ikhlas, bukan nak dapatkan jawatan tu. Jawatan tak jawatan sama aja. Kata Khalid, inni la uqatil li ajli Umar, walakin uqatil li ajli Rabbi Umar. Satu ungkapan yang cukup
hebat terbit daripada mulut Khalid bin Walid. Aku tidak pernah berperang kerana Umar, tetapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Umar nak lucutkan aku, nak lantik aku, itu tugas dia, tanggungjawab dia. Tak apa, aku ikut lah, aku patuh lah. Kerana aku bukan main perang ni sebab Umar suruh, sebab aku nak dapat habuan dari Umar, sebab Umar yang nak bagi sesuatu ke aku. Tak, bukan untuk Umar, tapi aku berperang li ajli Rabbi Umar, kerana Tuhan Umar, kerana Allah. Itu yang kata ikhlasnya Khalid bin Walid. Jadi dalam perang Yarmouk ni, Zubair terlibat. Dan Zubair bukan takat dia pergi perang seorang, dia bawa isteri dia bawa anak dia yang waktu tu baru awal belasan tahun, iaitulah Abdullah ibn Zubair, umur lebih kurang 11-12 tahun. Dia bawa pergi untuk dia nak tunjuk daripada awal ni, cara perang macam ni, ini kehidupan, ini perjuangan. Dia cerita ke anak dia, walaupun anak dia waktu tu bukan takat cerita mulut, tapi bawa untuk menyaksikan secara real. Ini yang kata seorang ayah yang begitu bertokoh ni, Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu. Kemudian habis perang tu, zaman Umar ni berlaku satu misi besar yang Umar lantik pasukan dia untuk pergi ke wilayah Parsi di sebelah Iraq sana tu, untuk nak luaskan kawasan. Dalam satu misi, Umar telah melantik Abu Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi, seorang sahabat ni, untuk kepalai kumpulan tentera ke Parsi. Bila mereka melalui peperangan di sana, Abu Ubaid akhirnya menemui syahid, gugur syahid. Bila gugur syahid, orang Islam jadi tak ada ketua waktu tu, perang ni, tentera di Parsi ni. Dan Umar pernah bercadang dia sendiri yang nak pergi, dia sendiri yang nak jadi kepala perang. Dia ajak Khalid, dia ajak Zubair bin Awwam, dan dia ajak Abdul Rahman ibn Auf sebagai orang kanan dan kiri dia. Tapi Zubair yang mencadangkan kepada Umar, jangan, kamu ketua Amirul Mukminin, perlu untuk duduk Madinah, urusan orang Islam lebih banyak, biarkan urusan pembesaran wilayah ni serah kepada tentera-tentera, lantik orang yang lain, jangan kamu. Zubair tak kata lantik aku, sebab Zubair memang tak mau jawatan. Zubair ni orang yang dia kalau boleh nak bagi jawatan, dia mengelak. Dia seorang yang tak suka kepada jawatan, dia cadangkan bagi orang lain. Dan akhirnya Umar lantik siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan di tangan Sa'ad lah berjayanya misi meruntuhkan kuasa besar Parsi dalam peperangan Qadisiyah. Nah, abang situ peranan Zubair, dia bagi nasihat, dan nasihat itu didengari oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian bila Umar hantar pula pasukan, kepalanya Amr ibn As, untuk bebaskan Mesir, hantar pergi Mesir. Mesir waktu itu di bawah kuasa Rom. Mesir ni waktu itu di bawah kekuasaan Rom. Jadi Umar hantar pasukan 8,000 orang, kepalanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila sampai di kepalanya adalah Amr ibn As. Bila sampai di sana, Amr ibn As hantar surat minta tambah. Tentera 8,000 ni tak cukup. 8,000 ni sebab nak berhadapan dengan kekuatan yang ada, tak cukup, kena tambah. Umar hantar 4,000, dipecahkan 1,000, dan Umar tulis dalam tu, aku hantar 4,000 ni, dan setiap mereka diketuai oleh seorang. Ada kumpulan yang diketuai oleh Zubair bin Awwam, ada kumpulan yang diketuai oleh Miqdad ibn Amr, ada kumpulan diketuai oleh Ubadah ibn Samit, dan ada kumpulan diketuai oleh Maslamah ibn Mukhallad. 4 orang. Yang Umar kata 4 orang ni, mereka punya nilai nisbah kekuatan seorang tu 1,000 orang. Maknanya aku hantar 4,000 ni hampir kali 4. Itulah jumlah sebenar yang aku hantar. Sebab Zubair, bukan nak abang kata mereka ni ada kuasa bagi, tak. Abang kata keberanian, kejaguhan, kehebatan mereka ni cukup luar biasa. Sebab dia Zubair bin Awwam, Maslamah ibn Mukhallad, Miqdad ibn Amr, dan Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhum ajma'in. Semua mereka sahabat yang cukup hebat di medan juang. Jadi Zubair ni pergilah ke Mesir.
Mesir ni waktu tu antara benteng yang sukar untuk digugat lah. Sehingga bila sampai Zubair, antara orang yang berani untuk mula-mula menerobos masuk ke dalam benteng yang begitu kuat ni adalah Zubair dengan pasukannya. Zubair yang pipi dia adalah teknik strategi dia, akhirnya dia berjaya untuk masuk dan membebaskan Mesir, dan jadilah Mesir itu jatuh ke tangan orang Islam di bawah kepimpinan Amr ibn As, dan salah seorang daripada tentera yang terlibat secara langsung adalah Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Selepas daripada Mesir, tadi dia pergi Parsi, sebelum tu Syam, lepas itu Parsi, lepas itu Mesir. Dia terlibat pula dalam peperangan Nahwan. Nahwan ni satu perang besar. Nahwan kalau ikut hari ini dia berada dalam kawasan Iran, berada dalam jajahan Iran lah kalau ikut hari ini. Perang ni berlaku selepas daripada Qadisiyah. Qadisiyah ni perang besar. Perang tu kira menjatuhkan Parsi, dan Nahwan ni kira meranapkan terus. Parsi tak ada terus. Dia punya pemerintah dia habis dalam perang Nahwan ni. Dan di antara yang terlibat secara langsung dalam perang Nahwan adalah Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu an, selain daripada sahabat-sahabat hebat yang lainlah yang terlibat secara langsung, termasuklah Abdullah ibn Umar dan lain-lain. Habis perang Nahwan, Zubair teruskan lagi usaha jihadnya, menyertai pula misi pembukaan negara hari ini disebut Azerbaijan pada tahun 21 Hijrah, yang waktu tu dia masih lagi ada Saki-Baki lah, di bawah kerajaan Persia. Tapi bila orang Islam berjaya membebaskan dan memasukkan Azerbaijan kepada wilayah Islam. Jadi inilah di antara perjuangan Zubair ketika zaman Khalid dan ketika zaman Umar bin Al-Khattab. Parsi, Syam, Mesir, Nahwan, Azerbaijan pergi rata. Yang kalau kita tengok peta pun kita tengok pun, letih. Tak pilih baru tengok. Tapi inilah semangat yang ada pada para sahabat. Mereka ke sana kemari sebarkan Islam, berjuang, bukan nak abuan. Sebab tu bila kita baca kisah-kisah sahabat, kita bukan sekadar nak baca fakta, tetapi kita nak baca fiqh apa yang boleh kita ambil, pengajaran apa yang boleh kita ambil daripada mereka. Pengajaran paling besar daripada kisah perjuangan para sahabat ialah nilai keikhlasan yang ada pada mereka. Mereka pergi berjuang bukan nak dapatkan gelaran. Apa sangat gelaran yang ada? Mereka bukan nak dapatkan habuan. Mereka bukan nak dapat kedudukan dunia. Mereka bukan nak dapat semua tu. Kalau mereka tak pergi pun tak apa dah, mereka boleh hidup senang. Duduk di Madinah ya, okay, tenang, tak ada masalah. Tapi sebab apa mereka pergi tu? Kerana nilai ikhlas yang ada pada mereka, nak kembangkan agama, nak sebarkan Islam, yang seperti mana yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis zaman Umar. Bila Umar wafat, sebelum wafat macam kita tahu, Umar namakan 6 orang. Hampa pilihlah di kalangan 6 orang ni siapa nak jadi khalifah. 6 orang, kemudian 4 orang tarik diri. Tinggallah Ali dan Uthman, yang akhirnya bawa kepada Uthman dilantik menjadi khalifah. Bila Uthman dilantik menjadi khalifah, Zubair antara orang yang Uthman tak tinggal lah. Sebab dia ni ahli majlis syura zaman Umar, zaman Abu Bakar. Jadi peliklah kalau dia nak jadi khalifah, tiba-tiba dia kesampingkan Zubair. Dia masukkan Zubair tetap menjadi penasihat dia. Ya, Zubair menjadi penasihat kepada Uthman. Makna zaman Abu Bakar jadi penasihat, zaman Umar jadi penasihat, zaman Uthman pun dia teruskan lagi dia punya peranan dia sebagai penasihat. Walaupun adalah beberapa kali Uthman cuba nak lantik dia jadi gubernur, Zubair tolak. Zaman Zubair tak mau jawatan-jawatan ni. Tapi kalau setakat penasihat, setakat apa, dia okey. Jadi dia duduklah di Madinah, memberikan nasihat, memberikan panduan, berbincang dengan Uthman ketika zaman tu. Pernah berlaku satu kali, Uthman ni dia mengalami cedera lah, ataupun dia mengalami sakit yang sahabat tu nampak sakit ni macam lorat. Sakit ni silap-silap boleh nak bawa kepada kewafatan. Jadi orang cadang kepada Sayyidina Uthman untuk lantik Zubair. Siap-siap lah. Seperti mana Abu Bakar pernah buat lantik Umar. Seperti mana Umar sebelum wafat pernah cadangkan, calonkan orang-orang tertentu
Dia pergi nasihat Osman, dia pergi tanya Osman, okey tak kalau tuan dalam keadaan macam ni namakan dia siap Az-Zubair ibn al-Awwam sebagai pengganti. Apa jawab Osman? Kata Osman, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sejauh yang aku tahu, sesungguhnya dia, yakni Az-Zubair, adalah orang yang terbaik di kalangan mereka dan yang paling dicintai oleh Rasulullah di kalangan mereka. Oh, kalau hampa suruh aku namakan, tak salah ni, Zubair ni orang dia. Lebih kurang macam itulah maksud. Zubair ni orang dia. Kerana Zubair ni orang yang telah disebut oleh Nabi SAW. Tapi sakit itu tak membawa kepada kewafatan lah. Walaupun pada peringkat awal sahabat menyangka, tengok luar ni macam lorak dah. Tapi tak, Osman sembuh seperti biasa. Osman macam kita tahu, dia perintah selama 12 tahun. 6 tahun pertama Osman, okey, tak ada masalah. Stabil. Keadaan terkawal. Orang Islam semua bersatu. 6 tahun kedua inilah yang dia mula muncul konflik dalaman, dan konflik itu dicetuskan oleh orang luar. Watak yang mula-mula muncul di hujung-hujung pemerintahan Osman ni, yang dikenali dalam sejarah sebagai Abdullah ibn Sabah, Yahudi yang berpura-pura atas wajah dan bertopengkan Islam, dia mula muncul. Dia inilah yang memainkan peranan, mula timbulkan fitnah-fitnah tersendiri, sehingga ada orang-orang yang kelompok-kelompok hamba, kelompok-kelompok yang duduk di pendalaman, mereka baru masuk Islam, mereka terpengaruh dengan cerita-cerita kononnya Osman ni ada tak kena dalam pemerintahannya. Dan senjata yang mereka gunakan pada waktu itu untuk tohmah kepada Osman ni adalah Osman terlibat dengan kroni. Itu senjata dia yang dia guna ni. Kronisme, mengamalkan kroni. Sebab dia kata, oh tengok, sana pun pegawai orang dia, sini pegawai orang dia, adik-beradik dia. Sedangkan kalau baca secara faktanya, Osman tidak terlibat dalam, bukan dia melantik kawan ni kerana kawan tu adik-beradik dia, bukan. Dia melantik orang tu jadi pegawai kerana layak. Dan yang kedua, kerana kabilah daripada Bani Abdul Syams, kelompok Osman ni, itulah kabilah paling besar pada waktu tu. Pergi ke mana pun jumpa mereka. Jadi mereka ni layak, dilantik lah. Jadi pegawai sana, pegawai sini. Tapi ini dimainkan isu. Dijadikan Osman mengamalkan di bahasa kronisme, nepotisme macam itulah. Mengamalkan unsur-unsur tak betul ini. Yang akhirnya cerita-cerita yang macam ni, yang pada awalnya hanya berlegar di kalangan orang tertentu, dia telah mempengaruhi orang-orang yang baru masuk Islam, dan mereka ni pula jauh daripada Madinah, duduk di mana, mereka pun tak tahu sangat yang kata sahabat tak sahabat ni, akhirnya terpengaruh. Yang membawa, ringkas ceritanya, saya bila nak cerita tentang krisis ni, kita jadi macam takut-takut tersilap. Takut-takut tersilap sebut dan sebagainya. Kerana dia melibatkan satu kelompok yang teristimewa di sisi Nabi, iaitulah para sahabat. Kalau kita tersilap ni, kita tu sebab saya cukup hati-hati kalau taksud tajuk ni. Kalau boleh kita tak mendalam sangat. Tuan-tuan, mungkin dia kena ada satu slot khusus lah yang perlu untuk panggil orang yang lebih berkelayakan untuk cakap. Cuma secara kasarnya saya cerita, bila pok-pok ni ataupun orang-orang yang duduk di mana, di Kufah, di Basrah, di Yaman, di Mesir, yang jauh dari Madinah, mereka mula terpengaruh dengan cerita-cerita ni. Mereka bangkit buat pemberontakan. Mereka mai ke Madinah. Dan pemberontakan yang mereka buat ni dirancang secara tersusun. Dia bukan kata mai dengan saja-saja, mai secara kebetulan, tak, mereka susun. Dia punya think tank yang duduk di belakang ni, yang mereka lah mengepalai pemberontakan. Waktu dia nak mai boleh berpilih, mai waktu mana nak mai ke Madinah ni. Dia mai pada bulan Zulqa'dah, berpura-pura sebagai orang nak pergi haji. Pada bulan Zulqa'dah ni, sahabat-sahabat, orang-orang banyak dah keluar dari Madinah pergi haji. Waktu ni permit peluang. Bila mai, buat kacau di Madinah. Dia mai minta Osman letak jawatan. Dia kepung 40 hari, dia kepung rumah Osman. Buat macam-macam. Sampai Osman pada waktu tu, Osman dia mengelak daripada berlaku pertumpahan darah. Ada orang sahabat nak pertahankan Osman kata jangan.
Sebab ini Madinatun Nabi. Aku tak mau berlaku pertumpahan darah di bumi Nabi. Pemberontak tekan dia, kurung dia. Sedangkan rumah Osman ni dekat dengan tapak Masjidin Nabi. Dekat sangat. Berkepung dia, tak lagi keluar. Kalau nak pergi sembahyang boleh berizinkan pada peringkat awalnya. Sampaikan Osman tanya kepada pemberontak, hampa tak ingatkah jasa yang aku pernah berikan kepada Islam? Jasa yang aku pernah berikan kepada Madinah. Ketika kami sampai di Madinah, air di Madinah ni semuanya tak elok, melainkan satu telaga namanya Bi'ru Rumah. Nabi tawarkan siapa boleh beli Bi'ru Rumah, aku jamin syurga. Osman kata, hampa ingat dah aku yang beli telaga tu, dan aku yang infakkan untuk kegunaan orang Islam. Hari ini hampa halang aku daripada nak minum air telaga ataupun tak bagi. Hampa tahu tak dulu waktu masjid Nabi kecil, Nabi tawarkan untuk perbesarkan masjid. Siapa yang beli? Aku beli. Tapi hari ini hampa halang aku daripada pergi ke masjid. Osman dikepung. Pemberontak ramai tuan-tuan. Hampir dalam 6,000 lebih. Pemberontak yang main ni daripada Kufah, daripada Basrah. Dan sampai satu peringkat mereka kepung, mereka tekan macam-macam. Akhirnya mereka bunuh Osman. Ketika Osman sedang membaca Al-Quran. Pada hari tersebut dia sedang berpuasa. Dia dibunuh ketika sedang baca Al-Quran. Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila Osman dibunuh, Osman bila dia dibunuh, pemberontak ramai, dia pekawai, sampai dia tak bagi dia dikebumikan di Baqi'. Dia tak bagi. Dia akhirnya sahabat-sahabat yang duk ada, sahabat dalam berapa ratus dia tinggal. Sebab sahabat dah pergi luar kata, lepas tu musim haji, ramai yang pergi buat haji. Ada misi jihad yang duk perang di luar. Dia tinggal tak ramai. Mereka ni lah yang uruskan jenazah Osman sehingga terpaksa untuk dikebumikan luar dari Baqi'. Yang kemudiannya zaman Muawiyah, dia beli habis tanah-tanah tu dan dia masukkan kawasan tu dalam Baqi'. Sebab tu perkuburan Baqi' tu, makam Sayyidina Osman jauh sikit, tengah sana. Sebab zaman tu Baqi' tak besar, kemudian diperbesarkan pada zaman Muawiyah. Sehingga macam tu pemberontak buat. Habislah zaman Osman wafat. Bila Osman wafat, waktu ni lah Zubair yang kita nak cerita tajuk dia ni. Bila Osman wafat, keadaan celaru tuan-tuan. Keadaan celaru. Pemberontak ramai, tak kenal. Akhirnya orang desak dan desak. Akhirnya orang minta Sayyidina Ali untuk terimalah jawatan jadi khalifah. Dan orang yang mencadangkan Sayyidina Ali ni Osman, Talha dan Az-Zubair Ibn Awwam. Dia pun yang cadang. Sebab tu banyak kadang-kadang dalam kitab sejarah kita baca kata apa, Ali tamak kuasa. Tak betul. Ali tak mau jawatan. Sahabat-sahabat semua apa tak pertahankan Osman. Tak betul. Sahabat-sahabat tahan. Lepas itu berlaku pula bila Ali naik, sahabat-sahabat tak mau bai'ah. Tak betul. Kerana semua orang Madinah termasuk Zubair dan dialah yang mencadangkan untuk Ali jadi khalifah. Jadi fakta sejarah tu bila kita baca, dia kadang-kadang nak, itu yang saya kata tadi, dia melibatkan generasi terbaik ni. Nak kena hati-hati sikit. Sebab mereka ni, ya kita katakan itu konflik yang berlaku yang kita pun kadang-kadang tak mau kenang. Tapi inilah detik awal kepada apa yang berlaku pada kita hari ini. Kemudian bila mereka lantik Ali, Ali pun terimalah walaupun dia berat. Ali tak mau jawatan ni. Dalam keadaan Osman dibunuh, dalam keadaan apa, dia tak mau. Tapi oleh kerana tak ada orang dan didesak oleh para sahabat, dia pun terima. Bila dia nak jadi khalifah, tang ni lah ada berlaku perbezaan ijtihad di kalangan dia, di kalangan para sahabat, di pihak Sayyidina Ali sebagai Amirul Mukminin dengan Zubair dan juga Talha. Zubair dan Talha mereka mendesak Sayyidina Ali untuk selesaikan pembunuh Osman. Cari yang dulu. Kok mana pun kita pergi cari dulu pembunuh Osman. Sayyidina Ali bukan tak mau, tapi keadaan tak mengizinkan. Nak kena bagi tunggu tenang dulu. Nak cari macam mana dalam keadaan kita tak ada kekuatan. Pemberontak masih ramai. Mereka ni entah orang mana-mana. Kita nak pergi cari macam mana. Jadi berlaku perbezaan ijtihad di situ. Akhirnya, ringkas cerita, Zubair mengambil keputusan untuk
minta izin dari Ali, dia nak pergi ke Basrah. Sebelum tu dia pergi ke Mekah untuk mencari pengaruh, nak cari penyokong dia. Dia bukan nak serang sama-sama, nak cari penyokong, nak cari supaya orang Islam ni ada kekuatan dan kita boleh tangkap siapa yang membunuh Sayyidina Uthman, kita laksanakan qisas. Akhirnya pergi ke Mekah, jumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah. Mereka ajak Aisyah sekali pergi ke Basrah, cari sokongan daripada Basrah sana, kerana pemberontak banyak dari Basrah, banyak dari Kufah. Kemudian Sayyidina Ali bila dengar ada berlaku, sahabat-sahabat pergi sana, dia pun bawa dia punya kumpulan dia, pergi bukan untuk perang, tapi pergi untuk cari jalan perdamaian. Bila sampai di sana, jumpa Sayyidina Ali hantar wakil Al-Qa'qa' ibn Amr, sembang dengan Aisyah, sembang dengan Zubair. Akhirnya setuju untuk berdamai. Tak ada masalah berdamai. Di tengah-tengah ni lah, waktu dah capai kesepakatan untuk berdamai, puak pemberontak yang disebut Khawarij ni, mereka duduk ada dalam kamp Sayyidina Ali. Mereka duduk masuk, berlaku. Siapa pun tak kenal mereka. Jadi bila mereka tengok, orang Islam ni, mereka dah capai kesepakatan ni, tak boleh jadi. Mereka lah yang mula. Malam hari, mereka pergi serang. Kelompok ni pergi serang ni, mereka sama-sama mereka. Yang akhirnya membawa kepada satu perang besar yang terjadi di antara dua kelompok orang Islam, iaitulah peperangan Jamal. Peperangan Jamal. Jamal tu maksud dia unta. Kerana waktu tu Sayyidatina Aisyah duduk atas unta. Jadi diambil nama tu Jamal. Dia sebenarnya bukan pertembungan di antara dua kamp sahabat. Kerana tak ramai sahabat yang terlibat. Sahabat ketika mana Sayyidina Ali ajak untuk keluar tu, mereka mengambil pendirian berkecuali. Sa'ad bin Abi Waqqas berkecuali. Usamah ibn Zaid berkecuali. Ramai sahabat. Abu Hurairah berkecuali. Abdullah ibn Umar lebih awal, dia tak mau terlibat dengan fitnah, dia berkecuali. Tapi pertembungan ini terjadi kerana tu puak-puak pemberontak Khawarij yang ada yang menyeluduk masuk dalam kamp orang Islam, depa yang timbulkan. Sehingga kan Zubair waktu tu bila dia tengok tak boleh jadi ini bukan perang yang diajar dalam agama ni, salah ni. Akhirnya dia mengambil keputusan berunduk. Sehingga pergi sampai ke tempat, disebut nama tempat tu ialah, bila dia sampai satu tempat dekat dengan Kufah, nama dia apa? Tadi dah terlintas. Satu tempat nama dia Wadi, Allah terlupa kataan dah. Bila sampai di tempat yang saya kalau ingat kita sebutlah, sampai di tempat tu dia tersempak dengan seorang pemberontak. Jadi pemberontak daripada Bani Tamim. Bila dia tengok, Zubair dah lari. Jadi dia sepakat dengan guru dia, serang Zubair dan dia bunuh Zubair di situ. Syahidlah Zubair di situ. Dia bukan syahid dalam perang tu, tapi selepas dia ambil keputusan untuk tak boleh jadi, dia nak kena patah balik, dia dibunuh di pertengahan jalan oleh golongan pemberontak yang mereka ni lah terlibat dalam pembunuhan Uthman. Mereka ni lah guru yang sama lah yang terlibat dalam pembunuhan Uthman. Bila mereka tengok Wadi Sibang, nama dia Wadi Sibang, kawasan tu, jadi mereka serang Zubair dan mereka bunuh. Jadi Zubair dikebumikan di Wadi Sibang, berdekatan dengan Kufah. Bila dapat cerita tu kepada selesai perang Jamal yang mengorbankan, termasuklah Talha, nanti kita sampai kisah Talha. Talha terbunuh. Sayyidina Ali bila selepas
Jadi tuan-puan sekalian, kita sambung sikit lagi insya-Allah dalam masa yang ringkas. Bila Sayyidina Ali dah selesai perang Jamal, dia dapat berita kata Talhah meninggal syahid, dia dapat berita kata Zubair dibunuh. Dia pernah sebut, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya aku sangat berharap aku, Talhah dan Zubair akan termasuk di antara mereka yang Allah firmankan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami cabut akan apa yang ada di hati mereka dari perasaan hasad dengki, sehingga menjadikan mereka bersaudara serta mereka duduk berhadap-hadapan dalam syurga atas pelamin masing-masing. Aku harapkan ayat ni cerita tentang kami, cerita tentang kami, makna kami nanti Allah Ta'ala cabut perasaan hasad dengki tak ada, kerana mereka bukan berseteru sebab perebutan kuasa tidak ada, tapi semuanya kerana nak tegakkan kebenaran. Cuma bila adalah golongan yang ambil kesempatan atas kesilapan langkah ini, menyebabkan berlaku sampai sedemikian rupa. Diriwayatkan pernah sampai selepas peristiwa ni, pembunuh kepada Zubair ni yang nama Amr ibn Jarmus ada main jumpa dengan Sayyidina Ali. Dia main jumpa dengan nak masuk nak jumpa Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali tolak. Bahkan Sayyidina Ali kata, beritahu kepada pembunuh Ibn Safiyah, yang ni Zubair ni, beritahu kepada dia tempat dia bukan sini, tempat dia neraka. Beritahu kepada dia tempat dia neraka, kerana Nabi pernah bersabda, setiap Nabi ada pembela dan pembela Nabi adalah Az-Zubair. Bahkan Nabi pernah sebut Zubair tempatnya syurga, maka siapa bunuh dia, neraka lah. Jangan duduk berjumpa. Ini yang ada cerita tentang bagaimana perhubungan Sayyidina Ali dengan Zubair bukanlah sebagai permusuhan, tapi apa yang terjadi hasil daripada campur tangan ataupun perancangan daripada pihak luar. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, kemudian Zubair, dia ketika dia meninggal, dia meninggalkan harta warisan yang cukup banyak. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Zubair meninggalkan 4 orang isteri. Maka anak dia Abdullah bin Zubair mengasingkan sepertiga harta bapanya sebagai wasiat bapanya. Dan setiap seorang isteri Zubair memperolehi dia punya harta warisan kepada isterinya 1,200,000 dirham seorang. Jadi dia masuk akaun mana tak tahulah, 1,200,000 dirham. Dan keseluruhan harta yang dia wariskan ketika dia meninggal adalah 50,200,000. Ini hasil dia punya ni, Zubair. Dia ahli perniagaan, dia pertanian dia hebat dan sebagainya. Dia hasil daripada tu dia tinggalkan harta pusaka yang cukup banyak kepada ahli keluarga dia. Zubair ni, isterinya Zubair, kalau kita baca secara lanjut sikitlah, secara lanjut, dia dikahwin dengan ramai orang, tapi sebahagian dari isterinya tak tahan, kerana dia ni seorang yang sangat cengeng. Bahasa dia, seorang yang sangat cengeng. Jadi ada yang hidup dengan dia sampai habis, ada yang berlaku perceraian di tengah jalan. Yang hidup sampai habis, makna ketika dia wafat, isterinya itu adalah antaranya Asma binti Abu Bakar, antaranya juga Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid ini siapa? Atikah binti Zaid adalah adik kepada Sa'id ibn Zaid, sahabat yang dijamin syurga. Atikah ni, dia pernah berkahwin dengan Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian Abdullah syahid dalam peristiwa Taif, dia syahid. Selepas tu dia berkahwin dengan Umar bin Al-Khattab, dan Umar syahid. Umar kan dibunuh pada di hujung-hujung pemerintahan dia. Kemudian dia berkahwin dengan Az-Zubair, dan Az-Zubair juga syahid. Dalam riwayat sejarah dia sebut, selepas daripada peristiwa tu, orang mengungkap satu ungkapan. Orang kata, man arada syahadah falyatazawwaj bi Atikah. Siapa-siapa yang nak dapat syahid, nikah dengan Atikah. Dia jadi satu ungkapan popular waktu tu. Sebab dia menikah, suami dia semua syahid. Sampai orang kata nak dapat syahid, pergi menikahkan dia. Atikah binti Zaid, seorang wanita hebat. Dia merupakan isteri kepada Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu an,
Dan Zubair mempunyai 20 orang anak, 11 lelaki dan 9 perempuan. Antara yang paling masyhur adalah Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi, dan juga Urwah ibn Zubair, faqih, wara', orang yang cukup bertakwa, orang yang cukup hebat dalam ilmu, orang yang cukup wara' dalam kehidupannya. Urwah ibn Zubair, tokoh tabi'in yang cukup-cukup hebat. Dan banyak lagi anak-anak dia. Dan Zubair ni dia menjadi satu cara dia, bila dia dapat anak, dia akan bubuh nama sahabat-sahabat yang telah syahid. Kawan-kawan dia lah sahabat-sahabat Nabi. Anak dia nama Hamzah, anak dia nama Mus'ab, anak dia nama Ubaidah, anak dia nama Ja'far. Ini sahabat-sahabat Nabi yang telah gugur syahid. Dia ambil kebaikan, tafaul, bersangka baik dengan nama-nama tokoh ni, dia buah nama anak dia. Dan itu sebahagian daripada satu benda yang baik lah. Kita buah nama anak ni, pilih nama-nama sahabat yang hebat. Kerana mudah-mudahan, kalaupun tak jadi anak tu seperti sahabat, tapi mudah-mudahan dapat tempias kebaikan daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Jadi tuan-puan sekalian, begitulah secara ringkas kisah hidup Zubair bin Awam, lahir di Mekah, menghabiskan sebahagian usianya di Mekah dan di Madinah, dan wafat di Kufah. Tapi semua itu, duduklah di tempat mana pun, dia dijanjikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dalam kawasan, dalam golongan orang-orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah orang-orang yang macam ni kita baca, kita jadikan sebagai pedoman dan panduan, kita jadikan sebagai iktibar, kita ambil poin-poin yang bagus untuk jadikan salah satu daripada cara kita menelusuri jejak para sahabat, orang-orang yang saleh. Bila kata orang saleh, confirm orang yang saleh, generasi yang saleh, sahabat tidak boleh dipertikaikan. Kalau kita bicara tentang siapa wali Allah yang tak ada khilaf adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita baca kisah-kisah mereka untuk kita dapatkan input-input yang baik, kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Mana yang boleh kita jadikan contoh, kita contohi. Mana yang boleh kita ambil iktibar, kita jadikan iktibar. Kerana itulah macam saya sebut tadi, baca kisah-kisah ni bukan takat nak tahu fakta. Fakta tak berbeza, fakta tak berubah. Tapi yang kita lebih penting adalah apa yang pengajaran, fiqh apa yang boleh kita dapat daripada kehidupan mereka. Sebut tentang kisah orang saleh. Mudah-mudahan rahmat Allah Ta'ala turun seperti mana disebut oleh salafun salih. Inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita bicarakan tentang orang saleh, rahmat Allah Ta'ala itu turun. Yang baik dari Allah, salah silap saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita sambung dengan kisah sahabat yang lain untuk kita jadikan iktibar dalam kehidupan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.